Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima mengadam secara berasingan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur Ketua Menteri dan Menteri Kewangan Sabah Malaysia dan Tuan Yang Terutama Jeneral Wong Pisen, Ketua Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Kemboja ABDK. Ini merupakan kali pertama Yang Amat Berhormat mengadakan kunjungan hormat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Maha Mulia sejak dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah ke-16 pada 28 September 2020. Hubungan rapat antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah lama terjalin dengan kedua-dua buah negara mempunyai kerjasama baik dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pertahanan, pendidikan, pelancongan dan kesaling hubungan dan kesihatan. Manakala negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Kemboja mempunyai hubungan diplomatik yang rapat dan lama terjalin yang dimeterai pada tahun 1992. Majlis-majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Maha Mulia mula-mula berkenan menerima mengadam Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur. Semasa majlis mengadam, Kebawah Duli Maha Mulia dan Yang Amat Berhormat berbincang mengenai isu-isu dua hala yang menjadi kepentingan bersama antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia, termasuk meningkatkan kerjasama bagi memperkukuhkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Menyertai Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat Datuk Haji Kazim Haji M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Arifin bin Muhammad Arif, Menteri Tugas-Tugas Khas Jabatan Ketua Menteri Sabah, dan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Juruukur Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Kebawah Duli Maha Mulia kemudian berkenan menerima mengadam Tuan Yang Terutama Jeneral Wong Pisen. Perhubungan pertahanan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Kemboja berkembang dengan penglibatan yang merangkumi lawatan, mesyuarat pertahanan dan ketenteraan, eksersis dan kursus. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 173 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 85.2%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.4%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.4%. Negara Brunei Darussalam kemarin menyambut Hari Perkhidmatan Awam ke-29. Bersempena dengan sambutan tersebut, sembahyang fardu asar berjemaah, membaca surah Yasin serta membaca doa khas diadakan serentak di masjid-masjid utama di seluruh negara. Di daerah Brunei dan Muara, tumpuan majlis di Masjid As-Solihin, Jabatan Perdana Menteri. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara,
Datuk Peruka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-29. Sembahyang Fardhu Asar berjemaah membaca surah Yasin serta doa khas sempena Hari Perkhidmatan Awam ke-29 juga diadakan di masjid-masjid utama di 3 daerah. Di daerah Blain, tumpuan majlis di Masjid Kampung Pandan, Kuala Blain. Hadir Datuk Seri Paduka Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Masjid Pengeran Anak Haji Muhammad Alam Kampung Sengkarai menjadi tumpuan majlis di daerah Tutong. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Manakala di daerah Temburong, majlis diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Hadir Awang Ajman bin Haji Maludin, Setiausaha Tetap Urus Takbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Warga perkhidmatan awam berperanan dalam memacu pembangunan negara. Selaku jentera penggerak kerajaan, warga perkhidmatan awam perlu mencari jalan ke arah menambahbaikkan lagi mutu perkhidmatan untuk rakyat dan negara. Ini termasuk menjana idea-idea baharu bagi memacu penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan. Justru, kompetensi dan kecekapan pentadbiran serta kepimpinan warga perkhidmatan awam penting ke arah mencapai perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Ikuti laporannya bersama Muhammad Daun Haji Tuah. Menurut Perangkaan Jabatan Perkhidmatan Awam sehingga 31 Ogos 2022, lebih 45,400 orang warga perkhidmatan awam berkhidmat dengan kerajaan. Sebagai nadi dan jentera utama dalam memacu pembangunan sosioekonomi negara, warga perkhidmatan awam perlu membudayakan kerja berpaksikan inovatif, responsif, positif dan integriti. Selain sebagai pengurus dan pemudah cara, warga perkhidmatan awam juga ejen kepada perubahan yang menjadi teras utama untuk kemajuan sesebuah negara. Memiliki disiplin yang tinggi dan kesungguhan dalam memainkan peranan sebagai penjawat awam antara nilai luhur yang menyumbang kepada peningkatan produktiviti dan penghasilan negara serta sentiasa bergerak menuju ke hadapan berteraskan konsep Melayu Islam beraja. Perlulah ada sikap sentiasa positif dan juga berusaha untuk meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan awam. Sabar dan beriltizam perlulah diterapkan dalam warga diri perkhidmatan awam. Sentiasa mematuhi undang-undang dan perkhidmatan awam dan juga sentiasa bersifat amanah, jujur, ikhlas dan bersifat terbuka. Sifat jujur dan amanah juga antara nilai murni yang perlu diterapkan dalam diri setiap warga perkhidmatan awam. Jujur iaitu tugas-tugas yang diberikan hendaklah tidak mengharapkan sebarang imbalan. Amanah itu ialah tugas-tugas yang diberikan dibuat dengan menjaga kerahsiaan sesuatu kerja itu. Setiap tugas adalah amanah yang perlu dilaksanakan dengan tanggungjawab yang berintegriti. Perlu berpandang lebih global dan holistik terhadap sesuatu isu agar dapat menangani dengan berkesan dan menyeluruh. Jika tidak jujur dan amanah dalam pekerjaan, ketani tidak akan dapat hasil yang diharapkan oleh pihak kerajaan. Tidak dapat dinafikan bahawa sifat amanah itu adalah penting dan perlu ada dalam setiap diri ahli organisasi A. Jika tiada amanah, maka apapun tugasan ketani, apapun objektif dan apapun hasil yang ketani harapkan, tidak akan ketani dapat capai dengan mudah dan lancar. Dalam usaha meningkatkan lagi mutu perkhidmatan, setiap warga perkhidmatan awam perlu sentiasa mengamalkan etika kerja yang tinggi dan berintegriti dalam mendukung usaha kerajaan untuk menjadikan negara baldatun taibatun warabun ghafur.
selamat Hari Perkhidmatan Awam ke-29. Muhammad Daud Haji Tua untuk Berita RTB. Expo Sung Al-Qudwah mewujudkan pasar berkonsepkan Muslimpreneurs yang boleh menjadi pemacu dan contoh tauladan kepada umat Islam khususnya dalam mempertingkatkan dan memperkembangkan syiar Islam. Selama 4 hari dianjurkan bermula kemarin, Expo Sung Al-Qudwah 3.0 dirasmikan di One City Shopping Mall, Kampung Sungai Hancing. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diselajurkan penyerahan sumbangan buku bimbingan asas Fardu Ain daripada Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Expo dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Pusat Dakwah Islamiyah dengan kerjasama Majlis Agama Islam Brunei MUIM dan rakan-rakan strategik Bank Islam Brunei Darussalam, Tabung Amanah Islam Brunei, Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah dan Qalam Akademi. Majlis Dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus bergema di masjid-masjid, surau dan balai ibadat di negara ini. Malam tadi Kementerian Kesihatan mengadakan majlis seumpamanya di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis didahului dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah, diikuti dengan bacaan surah Al-Fatihah dan dikir maulud. Sementara itu, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Mulaun, malam tadi juga mengadakan majlis yang sama. Antara yang hadir, Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, Pemangku Pengarah Radio Televisyen Brunei, dan Awang Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don, Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Takmir Masjid berkenaan. ...161 pelajar telah dianugerahkan program beasiswa bersama antara Industries dan Universiti Brunei Darussalam UBD, Zhejiang University ZJU, manakala 145 pelajar lagi di bawah program beasiswa bersama Heng Yi Industries dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Lanzhou Petrochemical University of Vocational Technology LPUVT. Petang kemarin, 108 belia lagi menandatangani perjanjian beasiswa berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Odang Haji Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga hadir Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. 74 pelajar yang penerima beasiswa adalah dari IBTE, manakala selebihnya pelajar UBD. Juga diadakan penyerahan sumbangan sebanyak RM50,000 kepada Pusat Ehsan Al-Amiral Haji Mariam bagi pembangunan pusat berkenaan. Sumbangan disampaikan oleh Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Heng Yi Industries kepada Pengiran Datin Haji Nuraini, Pengiran Dipa Negara Laila Diraja binti Pengiran Haji Abdul Momin, pemegang amanah eksekutif Pusat Ehsan. Negara Brunei Darussalam mempunyai aspirasi untuk mengekalkan industri perkapalan yang selamat, terjamin, mapan dan berdaya tahan ketika berusaha untuk terus berkembang. Oleh itu, negara dan semua pemain industri perlu terus sentiasa mengikuti perkembangan industri, menyesuaikan dan meletakkan diri sebagai siaga masa depan.
Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi yang juga pengerusi pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam, MPABD, menyatakan perkara itu dalam Perutusan sempena Hari Maritim Sedunia 2022. Dalam perutusan, Yang Berhormat Pengarah Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengarah Datuk Peruka Haji Mustafa juga menyatakan bentuk ancaman di lautan bukan sahaja tertumpu kepada keselamatan tetapi tertakluk kepada isu pencemaran marin dan eksploitasi sumber marin yang tidak mapan. Isu alam sekitar marin semakin mencabar memandangkan sifat fizikal lautan itu sendiri tidak mempunyai sempadan fizikal. Hari Maritim Sedunia tahun ini membawa tema teknologi baharu bagi perkapalan lebih hijau yang bertujuan mengetengahkan inisiatif untuk menangani beberapa kebimbangan tentang lautan dan alam sekitar termasuk perubahan iklim, pencemaran marin dan memelihara biodiversiti. Sepuluh strategi utama perubahan iklim negara Brunei Darussalam untuk membentuk negara kepada rendah karbon dan ekonomi berdaya tahan iklim menetapkan sektor perkapalan untuk memenuhi sasaran antarabangsa yang ditetapkan oleh Agenda 2030 Matlamat Pembangunan Mapan Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu SDGs. Matlamat tersebut disokong oleh Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO. Di peringkat serantau, pengangkutan maritim ASEAN secara aktif bekerjasama antara satu sama lain serta bekerjasama dengan organisasi terkemuka dan rakan dialog seperti Jepun, Republik Korea serta Kesatuan Eropah untuk mempromosikan inovasi dan teknologi hijau di rantau ini. Juga bersempena Hari Maritim Sedunia 2022, pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD menjalin kerjasama dengan Amarco Services Niram Berhad ke arah mengukuhkan kerjasama dan meningkatkan operasi dan perkhidmatan dalam sektor marin. Majlis Penandatanganan bagi pengurusan dan operasi Brunei Bay Sudden Anchorage itu berlangsung di The Empire, Brunei. Penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Pengarah Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengarah Datuk Peruka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Pengerusi Lembaga Pengarah MPABD. Menandatangani bagi pihak MPABD, Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu alias Martin, Ketua Eksekutif MPABD. Manakala Amarco Services Niram Berhad diwakili oleh pengarahnya Awang Arifin bin Haji Masra. Kedua-dua belah pihak akan menjalin kerjasama bermula bulan Jun 2023. Juga hadir Pengarah Datin Seri Peruka Haji Zaiti Sofina binti Pengarah Datuk Peruka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Wanita di negara Brunei Darussalam memainkan peranan penting dalam pembangunan negara dan menyumbang secara terbuka dan samarata kepada masyarakat dan diberi peluang yang sama dalam faedah sosial dan ekonomi. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan mengongsikan perkara itu semasa mesyuarat dialog Menteri-Menteri ASEAN Amerika Syarikat mengenai kesaksamaan jantina dan pemerkasaan wanita secara dalam talian. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad juga mengongsikan beberapa inisiatif negara Brunei Darussalam dalam mempromosi pemerkasaan wanita dan kesaksamaan jantina, antaranya Pelan Tindakan Wanita di bawah Majlis Kebangsaan Isu Sosial dan penyelidikan mengenai pembangunan wanita di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam menghargai sokongan Amerika Syarikat terutamanya dalam inisiatif ke arah pemerkasaan perekonomian wanita seperti melalui pelaksanaan program latihan di bawah Akademi Bagi Usahawan Wanita AWE dengan kerjasama Darussalam Enterprise Dare pada bulan Jun tahun ini. Dialog diakhiri dengan meluluskan kenyataan bersama ASEAN Amerika Syarikat mengenai kesaksamaan jantina dan pemerkasaan wanita. Mesyuarat turut dihadiri oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi hal ehwal wanita dari negara anggota ASEAN serta beberapa perwakilan Amerika Syarikat.
Amalan gaya hidup sihat dengan mengurangkan pengambilan makanan berkolesterol tinggi dan melakukan senaman secara rutin dapat membantu mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung. Selain itu, mempunyai kesihatan mental yang baik dan tidur berkualiti juga dapat membantu mencegah penyakit tersebut. Justru bersempena dengan sambutan Hari Jantung Sedunia 2022, kami bawakan edisi khas mengenai penyakit kardiovaskular. Laporannya bersama Nadira Haji Omar. Penyakit kardiovaskular dibahagikan kepada beberapa jenis, antaranya penyakit jantung koronari yang menjadi pembunuh utama dalam keseluruhan penyakit kardiovaskular dan strok atau angin ahmar. Bagi menangani masalah penyakit jantung koronari, negara tidak ketinggalan dalam menggunakan rawatan terkini melalui Pusat Jantung Gleneagles JPMC yang khusus memberikan rawatan penyakit kardiovaskular. Menurut Timbalan Pengarah dan Konsultan Pakar Bedah Jantung Gleneagles JPMC, apa yang menjadi kebimbangan pada masa ini peningkatan pesakit kardiovaskular dalam kalangan golongan muda. Ini mungkin disebabkan pengambilan anabolic steroid dan vaping dalam kalangan golongan tersebut. Kalau dibandingkan negara luar, dikatakan kebanyakan orang yang menghadapi penyakit kardiovaskular ni orang yang berumur lah di luar negeri. Tapi di Brunei Darussalam ni unik. Diberikan unik, bukan satu yang boleh dibanggakan, tapi malah yang perlu tani adalah mengambil berat tentang pengambilan steroid dan vaping inilah. Sementara itu, seorang pesakit jantung menasihatkan orang ramai agar tidak ambil mudah atau menganggap badan sentiasa sihat. Sebaliknya, mengubah cara hidup sebelum mendapat serangan jantung. Menurutnya, keperitan akibat serangan jantung begitu sukar digambarkan. Sakitnya tu fikir mulanya macam duga, tapi macam batah kan. Dibawa makan minum ubat duga, lepas tu nada juga. Kali indah tahulah tu jantung sebenarnya sudah yang mengattack. Sakitnya tu ya Allah, payah akan bercerita pulang Kalau akan menyerang tu bila-bila masa. Jadi saranan supaya jaga kesihatan benar-benar, jaga jantung kita ni benar-benar, especially pemakanan itulah. Bersempena dengan Hari Jantung Sedunia tahun ini, semua pihak memainkan peranan dalam menyumbang kepada perubahan positif dalam kehidupan dan orang sekeliling, terutama ahli keluarga yang tersayang ke arah pilihan dan tingkah laku lebih sihat. Nadira Haji Umar untuk Berita RTB. Negara Brunei Darussalam akan mula memasuki monsun peralihan pada awal bulan Oktober, iaitu selepas monsun barat daya dan sebelum memasuki monsun timur laut. Monsun peralihan ini dijangka berterusan sehingga hujung bulan November 2022. Sepanjang tempoh tersebut, kesan angin tempatan akan memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi cuaca harian negara. Berasaskan data klimatologi, bulan Oktober dan November adalah bulan-bulan dengan kejadian ribut petir lebih kerap berlaku dan menerima jumlah turunan hujan yang lebih banyak dan juga lebih banyak hari mengalami hujan. Pada lazimnya, bulan Oktober menerima jumlah purata turunan hujan sebanyak 313.6 mm, manakala bulan November menerima jumlah purata turunan hujan sebanyak 322.9 mm, iaitu antara jumlah turunan hujan yang tinggi. Purata bagi hari-hari berhujan bagi bulan Oktober ialah 23 hari dan bagi bulan November ialah 24 hari. Sepanjang monsun peralihan ini, negara lazimnya mengalami keadaan cuaca cerah pada waktu pagi dan hujan berasingan di kawasan pesisiran sekitar tengah hari, ribut petir di kawasan pedalaman pada sebelah petang dan merebang serta menjejaskan kawasan pesisiran dan perairan negara pada waktu malam dan kadangkala berlanjutan sehingga awal pagi keesokan harinya, tiupan angin yang perlahan dari pelbagai hala pada waktu pagi dan malam serta dari arah barat laut pada waktu petang dan keadaan laut pada amnya berombak diparas sedikit.